isu dan permasalahan serta berkongsi aktiviti terkini di Labuan menerusi program Bicara Wara eksklusif bersama setiap Isnin hingga Khamis pada pukul 10 hingga 11 pagi dalam segmen Salam Padian hanya di Labuan FM. Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Waktu sekarang sudah pukul 10.05 pagi. Betul. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami mendengarkan siaran Labuan FM di mana jua anda berada. Labuan FM akan terus menemani anda. Jadi anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Dan juga ketika ini masih lagi kami bersiaran secara live menerusi Facebook Labuan FM. Jadi kita sudah pun berada di jam yang terakhir, Shima. Betul. Segmen Salam Padian kita ke slot eksklusif bersama dan pastinya bersama dengan tetamu kita hari ini. Selamat datang kita ucapkan kepada Tuan Faizal Ibrahim Suhaili yang merupakan pengarah Pejabat Perikanan Labuan. Apa khabar Tuan? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Tuan kerana sudi bersama kami di Konti Labuan FM pagi ini menerusi slot eksklusif bersama, dan insya-Allah menerusi eksklusif bersama hari ini selama lebih kurang 1 jam ini, Fias, ya? Ya, betul. Kita akan sama-sama mengetahui sejauh mana pembangunan perikanan terutamanya di Labuan inilah. Tapi sebelum kita bercerita berkenaan dengan pembangunan perikanan ni, kita nak berkenalan dululah. Bersama dengan orang kata peneraju Pejabat Perikanan Labuan ni. Lagipun ini pun pertama kali juga kita bertentang mata bersama dengan Tuan Pengarah ni. Jadi mungkin eloklah orang kata kita mulakan dengan sesi suai kenal terlebih dahulu. Ya, mungkin boleh ceritakan dah berapa lama dah bertugas di Pejabat Perikanan. Mungkin sebelum ni bertugas di mana Tuan, dan juga asal dari mana Tuan. Mungkin boleh cerita sedikitlah kepada pendengar kita. Silakan. Okey, terima kasih. Jadi terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua DJ dan Labuan FM kerana menjemput saya mewakili Jabatan Perikanan Labuan ke program ni lah. Jadi untuk saya, nama penuh Faizal Ibrahim bin Suhaili, berasal daripada Sarawak, Miri Sarawak, dan bertugas di Pejabat Perikanan Wilayah Pertuan Labuan 2 tahun 11 bulan. Jadi ujung bulan ni kira 3 tahun genap lah. Baik. Orang Miri. Miri. Tadi dia bunyi Miri. Ada bunyi sikit lagi. Jadi insyaAllah baru lebih kurang 3 tahun lah ya. Menghampiri 3 tahun. Menabur bakti di Labuan ini, dan kita nak ucapkan juta terima kasih lah kerana sudi menaburkan bakti, mencurahkan bakti di Labuan ini. Dan insyaAllah ya, selepas ini kita akan memulakan sesi temu bual kita. Betul. Dan mungkin juga anda kebetulan mungkin ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu pembangunan perikanan, bolehlah ajukan menerusi live Facebook kita. Betul. Jadi terus bersama dengan kami, dan juga boleh saksikan kami menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali. Baik, terima kasih terus bersama kami Labuan FM, suara pesisir anda, slot eksklusif bersama. Ya, betul. Jadi kita nak teruskan lagi topik kita hari ini berkenaan dengan pembangunan perikanan, Shimak. Ya, kalau tadi kita dah pun berkenalan dengan Tuan Pengarahnya, Tuan Faizal Ibrahim Suhaili. Jadi kita nak terus kepada topik kita hari ini, iaitu pembangunan perikanan. Dan menerusi soalan kita kali ini, kita nak tanya dalam tempoh PKPP ini Tuan ya. Kita yakin pasti ramai nelayan terjejas baik dari segi hasil pendapatan mereka. Jadi di kesempatan ini, apa agaknya bantuan-bantuan yang diberikan oleh Jabatan Perikanan sendiri kepada golongan maritim ini? Untuk sepanjang tempoh PKP dan sekarang masuk bawah fasa PKPP. Jadi nelayan memang kita tahu memang agak terjejas dari segi hasil pendapatannya, disebabkan masalah dari segi pemasaran hasil tangkapan. Dari segi hasil pendaratan ikan, maksudnya hasil tangkapan tu sendiri, saya rasa tak ada kurangnya. Kebetulan pada masa mula PKP dahulu, fasa 1 tu, pada masa itu kebetulan berada pada musim ikan, dan ikan, pendaratan ikan kita dapati dengan banyaknya lah, khususnya di Labuan ni lah. Dan secara amnya di seluruh negara pun pada masa itu berlaku peningkatan dari segi hasil penangkapan ataupun pendaratan ikan. Jadi untuk bantuan
kerajaan telah mengenal pasti bahawa memang kita antara yang terjejas sebab isu masalah dari segi pemasaran tadi. Jadi kerajaan telah ambil langkah dan untuk Jabatan Perikanan kita ada satu package di mana dinamakan package ransangan ekonomi 1.0, dan di bawah package ni dari segi di bawah jabatan kita laksanakan projek unjam untuk nelayan pesisir pantai, dan juga satu lagi projek adalah Cabin Fisheries Transformation Center FTC yang kita sedang bangunkan di Kampung Lubuk Temiang. Dan unjam tadi kita laksanakan di Sungai Lada, Kampung Sungai Lada. Baik, itu antara bantuan-bantuannya. Tanjung Aru ada 2 tempat lah. Tanjung Aru, Lubuk Temiang dan Sungai Lada. Baik, itu antara tempat-tempatnya lah. Dan seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Pengarah tadi, berkenaan dengan para nelayan lah mungkin terjejas dari segi pemasaran ini. Jadi kita nak tahu jugalah Tuan, bagaimana dengan produk hiliran di bawah seliaan Jabatan Perikanan sendiri, adakah turut terjejas juga? Bagi projek di bawah Jabatan Perikanan kita ada 5 sebenarnya, 5 projek inkubator kita namakan projek inkubator. Jadi 5 peserta lah inkubator. Yang mana yang saya nampak terjejas teruk adalah bila dia bergantung kepada pasaran luar. Maksudnya seperti contohnya sate tuna kita, inkubator sate tuna, dia bergantung kepada pasaran ataupun distributor dia berada di Kuala Lumpur. Jadi akibat daripada PKP, jadi dia menghadapi masalah untuk memasarkan produk sampai ke Kuala Lumpur lah. Jadi bagi inkubator yang mana satu lagi produk adalah ikan tepung tuna. Saya dapati memandangkan dia pasarannya adalah di Labuan dan kaedah pemasarannya adalah melalui aplikasi WhatsApp dan Facebook. Jadi saya dapati hasil jualannya meningkat semasa PKP. Jadi ada dua senario yang berbeza lah. Jadi itu yang berlaku sebenarnya lah. Baik, itu yang dapat dikongsikan berkenaan dengan produk hiliran. 2 situasi berbeza. Macam tadi yang Tuan katakan, yang bergantung dengan pasaran luar seperti sate tuna, mengalami orang kata pasarannya susah lah ya, nak pasarkan sebab di Kuala Lumpur, dan manakala ikan tepung tuna pula yang menjadi pilihan di Labuan ini meningkat pasarannya menjual menerusi aplikasi WhatsApp. Sebab kita faham mungkin memandangkan waktu itu PKP, jadi orang ramai susah nak keluar. Jadi bila menerusi pasaran secara WhatsApp secara tidak langsung ianya meningkat. Okey, kita akan sambung lagi slot berbual kita pagi ini bersama dengan Tuan Faizal Ibrahim Suhaili, pengarah Pejabat Perikanan Labuan, untuk membincangkan lagi topik berkenaan dengan pembangunan perikanan. Jadi kita akan berhibur lagi. Yes, Syima. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, terus bersama kami. Labuan FM. Ikuti rancangan Bual Bicara di Labuan FM menerusi ruangan eksklusif bersama pukul 10 pagi. Baik, itu dia lagu daripada Adam Syamil. Ya, Mansau. Okey, kita masih lagi dalam slot eksklusif bersama pagi ni, baru pukul 10.22 pagi. Betul. Jadi kita nak teruskan lagi berkongsi kepada anda berkenaan dengan pembangunan perikanan, dan di konti ketika ini kita masih lagi bersama dengan Tuan Faizal Ibrahim Suhaili, pengarah Pejabat Perikanan Labuan. Kalau masa awal slot tadi, cerita tadi ada disebut berkenaan dengan unjam. Dan sebenarnya saya dan Fias sebenarnya
terkeliru jugalah. Tak tahu ingatkan unjam ni sama macam tukun. Jadi sempatlah bertanya dengan tuan pengarah, dia bukan. Dia lain. Jadi mungkin ada dalam kalangan kita juga mungkin baru pertama kali mendengar sama macam kami mendengar perkataan unjam tu. Jadi kita kita tanyakan kepada tuan pengarah lah ya. Mungkin boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar yang mana baru-baru ini dengarnya Jabatan Perikanan ada melabuhkan unjam. Jadi mungkin tuan boleh jelaskanlah, ceritakan unjam tu apa bendanya, fungsinya dan sebagainya. Ya. Okey, untuk unjam ni atau kita dalam bahasa perikanannya kita sebutkan sebagai peranti pengumpul ikan. Atau bahasa tempatan di sini dipanggil rabak. Jadi memang betul ya, Jabatan Perikanan Labuan ada melabuhkan unjam baru-baru ni di dua lokasi yang berbeza. Satu di unjam untuk kampung Tanjung Aru dan Lubuk Temiang, dan di bawah ini di bawah kerjasama strategik Jabatan Perikanan Malaysia dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Jadi di dalam program ni seramai 70 orang nelayan terlibat di kedua-dua kawasan tersebut. Dan kita baru-baru laksanakan pada 8 Julai 2020 lah. Dan untuk satu lagi lokasi di Sungai Lada yang melibatkan hampir 20 orang nelayan. Dan di situ kita telah melabuhkan sebanyak 7 unit unjam. 7 unit. Ya. Jadi unjam ni tujuannya adalah seperti namanya tadi, peranti pengumpul ikan. Tujuannya adalah untuk mengumpul ikan-ikan yang berada di permukaan air, ataupun ikan-ikan kita panggil ikan-ikan pelagik lah, yang berada di permukaan air. Dan ia merupakan satu lokasi supaya memudahkan nelayan ni supaya tak tercari-cari lokasi untuk khususnya kepada nelayan bukat jerut dan pancing, supaya dia orang tak tercari-cari mana nak pergi. Jadi terus direct kepada lokasi unjam yang telah dia orang simpan lokasinya tadi, dan lebih mudah dan jimatkan masa dan jimatkan kos minyak tu lah. Itu tujuannya lah, antara tujuannya. Okey, baru kita nampaklah di sana fungsi unjam itu sendiri. Rupanya berbeza dengan tukun. Tukun dia dalam ya. Tukun di dasar laut. Dasar laut. Dia kediaman. Itu. Ni unjam dia dekat atas. Menjadi tempat pusat pengumpulan ikan. Pengumpul ikan ya. Okey. Itu soalan yang ketiga berkenaan dengan unjam. Betul. Jadi kita teruskan lagi berkenaan dengan penguatkuasaan undang-undang dalam tempoh PKP fasa 1 hingga PKP ini tuan. Bagaimana pula dari segi penguatkuasaan undang-undang? Memandangkan sektor perikanan semasa pelaksanaan PKP fasa 1 sehingga sekarang, PKPP, sektor perikanan diletakkan di bawah essential service. Jadi dia tak ada halangan untuk operasi menangkap ikan dilaksanakan oleh nelayan sepanjang tempoh tu. Jadi operasi penguatkuasaan dan pengawasan dari segi nelayan dan operasi menangkap ikan telah kita laksanakan. Malah kita tambahkan lagi kepada dia punya frekuensi kepada 4 kali seminggu lah. Bermula daripada PKP fasa 1 sehingga PKP B. Okey, dalam tempoh PKP ni nelayan akan melaksanakan aktiviti penangkapan ikan seperti biasa di perairan laut sekitar Labuan. Walau bagaimanapun jumlah kehadiran nelayan untuk menangkap ikan kita dapati sepanjang khususnya pada fasa 1 dan fasa 2 PKP adalah berkurangan. Ini hasil daripada maklumat yang kita dapat daripada nelayan-nelayan. Dimaklumkan bahawa nelayan juga dia menitik beratkan faktor keselamatan diri. Dan yang kedua tadi, macam saya sebutkan awal-awal tadi, kesukaran untuk menjualkan hasil tangkapan mereka. Jadi ini
sedikit sebanyak menjejaskan operasi nelayan ke laut lah. Baik, itu berkenaan dengan penguatkuasaan undang-undang dalam tempoh PKP fasa 1 hingga PKPP, Ashma. Ya, kita akan ketahui lagi dengan lebih lanjut berkenaan dengan pembangunan perikanan. Tapi kita berehat dahulu dengan lagu ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami. Eksklusif bersama. Eksklusif bersama. Anda kembali bersama dengan kami menerusi eksklusif bersama. Waktu sekarang sudah pun pukul 10.33 pagi. Baik Syima, kita nak tanyakan satu soalan. Kita lari sikit lah daripada topik kita hari ni. Taklah jawapan mana pun. Tak ada jawapan mana pun. Masih lagi orang kata insyaAllah boleh lagi dijawab oleh Tuan Faizal. Selaku pengarah Pejabat Perikanan Labuan. Okey, soalan ni Fias. Ya, kita nak merujuk pada surat yang dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan Sabah lah. Rasanya surat ni bertarikh kemarin ni 3 Ogos 2020 berkenaan dengan larangan menjual dan juga memakan kerang-kerangan. Jadi menerusi analisa yang dijalankan oleh Makmal Biosecurity Perikanan LIKAS ke atas sampel kerangan yang diambil dari perairan laut Kampung Binsuluk Membakut, telah pun mengesan paras toksin yang tinggi, PSP dan juga berbahaya jika dimakan. Jadi kita nak tahu jugalah berkenaan dengan perairan Labuan setakat ini, adakah masih selamat ataupun macam mana Tuan? Silakan. Ya, untuk dari segi keselamatan makanan di bawah biosecurity perikanan, kita memang melaksanakan pemantauan berterusan. Sepanjang tahun pun kita melaksanakan pemantauan. Juga kita bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sebenarnya, dan pemantauan kita laksanakan dengan mengambil beberapa sampel dan dihantar untuk ujian toksik daripada kita panggil red tide. Kita panggil red tide ni yang biasanya organisma laut yang terkesan adalah ikan-ikan pelagik, ikan-ikan yang berada di permukaan tadi, dan kerang-kerangan. Jadi untuk makluman semua, yang terakhir kita hantar ada pada minggu lepas dan kita telah mendapati keputusannya untuk sampel air, sampel ikan dan sampel kerang-kerangan didapati untuk perairan sekitar Labuan negatif. Kita dapati negatif, tiada kesan kemudaratan kepada sampel tu, tak ada red tide lah. Jadi maksudnya dan untuk minggu ni pun kita akan berkala secara mingguan, kita akan hantar sampel ketiga-tiga jenis sampel tadi ke Makmal Biosecurity LIKAS untuk ujian red tide ni lah. Dan setakat ni Labuan selamat lagi lah. Cuma saya nasihatkan, memandangkan kawasan Membakut dah positif red tide, jadi kita elakkan daripada memakan atau membeli hasil ataupun ikan dan kerang-kerangan daripada kawasan tersebut lah. Kalau untuk kawasan Labuan masih lagi selamat lagi lah setakat ini ya. InsyaAllah masih selamat. Okey, jadi itu menjawab kepada persoalan itu. Jadi tak perlu lagi nak risau setakat ini di Labuan. Kita doa semoga semuanya dalam keadaan baik. Dan kita nak tahu jugalah ya, bagi memastikan kelangsungan hasil laut ini sentiasa dikawal. Jadi adakah Jabatan Perikanan sendiri bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain Tuan? Untuk memastikan Monitoring, Control and Surveillance MCS ni, kita laksanakan banyak program dan kita bekerjasama erat dengan Polis Marin, Agensi Penguatkuasaan Maritime Malaysia APMM, dan kita diselaraskan di Labuan ni, kita diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Jadi kita ada mesyuarat berkala dan kita ada operasi bersama yang kita laksanakan bersama-sama bagi memastikan hasil laut kita sentiasa terkawal daripada pencerobohan nelayan-nelayan asing. Baik. Jadi itu juga antara kata bidang tugas Pejabat Perikanan ni dalam memastikan kawasan perairan Labuan juga selamat. Yalah kawasan perairan kita, tapi orang luar pula yang mendapatkan hasil. Jadi orang kata orang kita sendiri pun terjejas dari segi pendapatan mereka. Baik,
Kita pun kata sekarang ni dah masuk bulan Ogos ya tuan. Pejam celik nak masuk tahun 2021. Jadi apakah perancangan Pejabat Perikanan sendiri untuk rancangan Malaysia ke-12 nanti tuan? Silakan. Untuk rancangan Malaysia ke-11 memang betul lah seperti yang DJ Fias bagi tahu tadi, memang kita berada pada penghujungnya. Dan kita dah masuk ke fasa untuk RMK 12 ya. Jadi Jabatan Perikanan Labuan dia mengorak langkah bersama-sama dengan Jabatan Perikanan Malaysia. Jadi kita ada beberapa program yang menumpukan kepada beberapa aspek, iaitu seperti penguatkuasaan perundangan, pembangunan yang berkaitan dengan Labuan, pembangunan industri tuna. Itu berkaitan khusus dengan Labuan, memandangkan Labuan telah dijadikan sebagai hub pendaratan dan pengeluaran produk tuna di Malaysia. Salah satu hubnya lah, selain daripada di Pulau Pinang. Jadi dari segi biosecurity, keselamatan makanan, pembangunan modal insan, dan satu lagi iaitu exit polisi Pukat Tunda Zon B. Selain daripada itu, kita juga menitik beratkan kepada pengurusan sumber taman laut dan aquaculture dan perikanan tangkapan. Dan saya nampak ada beberapa elemen-elemen utama ni kita akan laksanakan khususnya untuk Labuan dari segi perikanan tangkapan. Yang mana kita akan untuk menangani masalah ketirisan sumber perikanan, di mana terdapat nelayan yang melaksanakan aktiviti IUU ataupun maksudnya nelayan daripada luar ada juga masuk ke perairan berdekatan dengan perairan Labuan. IUU ni, aktiviti IUU ni adalah unregulated, unreported dan fishing, yang mana dia vessel daripada negara luar menceroboh untuk mengambil sumber perikanan di negara kita. Dan ini menjadi satu tumpuan kepada oleh Jabatan Perikanan khususnya dalam RMK 12. Dan untuk pembangunan industri tuna, penumpuan kepada industri tuna akan diberikan nafas baru melalui peluasan kuasa penerokaan Malaysia ke laut lepas yang dibuat melalui Punca Kuasa Akta Perikanan 1985, pindaan tahun lepas 2019 yang telah berkuat kuasa. Yang ni khusus untuk tuna, untuk meningkatkan jumlah pendaratan ikan tuna, khususnya di Labuan lah. Di samping itu, projek-projek berkaitan dengan pembangunan nelayan tradisional juga kita laksanakan untuk RMK 12. Dan untuk bidang aquaculture, saya tak nak tinggalkan Labuan daripada pembangunan aquaculture negara. Dan kita dalam proses sekarang, kita dah ada ternakan ikan dalam sangkar, iaitu kerapu hybrid telah dilaksanakan. Juga ternakan tiram, oyster, kita dah laksanakan di kawasan Kinabalu. Dan kita dah ditempatkan digazetkan satu kawasan zon industri aquaculture di kawasan Kinabalu. Dan di sana kita akan membangunkan lagi, mungkin dalam perancangan kita adalah untuk meningkatkan lagi produk-produk seperti tiram, lobster, dan yang terbaru ni kita akan buat kajian kesesuaian tapak untuk ternakan rumpai laut ataupun latok, yang sekarang famous juga. Latok tu. Jadi kita akan tengok kesesuaian lah. Jadi banyak sekali perancangan serta projek-projek yang akan dilaksanakan ya. Dan seperti yang dimaklumkan tadi, memang
kata pejabat perikanan memang tidak akan meninggalkan Labuan ni dengan orang kata tak ada projeknya, tak ada inisiatifnya untuk warga Labuan sendiri, Tuan. Ya, insyaAllah. Pastinya. Baik, Tuan. Jadi kita pun sekarang ni dah berada di penghujung untuk soal eksklusif bersama. Jadi mungkin masih lagi dalam orang kata Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ni, Tuan, sehingga 31 Ogos, insyaAllah. Jadi mungkin ada nasihat, Tuan, kepada komuniti, terutamanya komuniti maritim dan juga orang ramai dalam sama-sama kita mematuhi SOP dan juga memutuskan rantai COVID-19 ni, Tuan. Silakan. Okey, untuk nasihat saya kepada warga Labuan yang terlibat dengan aktiviti maritim dan juga nelayan yang keluar ke laut menangkap ikan, memang kita tahu kita tak boleh nak menghalang nelayan daripada mendapatkan sumber rezekinya, dan yang mana ikan-ikan ini juga merupakan sumber makanan kita, khususnya untuk orang-orang di Labuan lah. Jadi saya nasihatkan kita sentiasa patuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN dan KKM sepanjang masa, dan kita sama-sama berdoa agar rantaian COVID-19 ni dapat diputuskan sesegera yang mungkin. Baik, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Faizal Ibrahim Suhaili atas perkongsian berkenaan dengan topik pembangunan perikanan hari ini dalam eksklusif bersama Shima. Ya, dan insyaAllah mungkin ada kesempatan lagi pada waktu akan datang kita akan bersama dengan rakan-rakan daripada Pejabat Perikanan Labuan untuk terus berkongsikan info-info terkini berkenaan dengan pembangunan perikanan di Labuan ini khususnya. Terima kasih juga yang datang bersama beliau, Cik Anwar, berada di dekat turut sana mengiringi. Ya, mungkin selepas ni kita dengar pula Cik Anwar mungkin ada maklumat yang akan dikongsikan eksklusif bersama. Mungkin hari ini kita mendengar orang kata sebahagian daripada daripada Tuan Faizal Ibrahim Suhaili sendiri akan datang bersama dengan Tuan Anwar pula. Baik, apapun, terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami mendengarkan siaran Labuan FM. Kita akan bergerak seketika dan akan kembali selepas ini. Terus bersama kami di Labuan FM.